Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom berkongsi ilmu bersama dengan cikgu, dan pada kali ini cikgu ingin mengajak kamu untuk pasak sejarah bersama dengan cikgu untuk kertas sejarah SPM 2020. Jadi, tanpa membuang masa lagi, jom bersama dengan cikgu kita pasak sejarah bersama-sama. Dan sebelum cikgu nak pergi yang lebih lanjut, biasanya di dalam diri kamu, persoalan yang muncul dalam diri kamu biasanya ialah yang pertamanya, sejarah ni susah untuk kita nak ingat. Sebenarnya kalau kita pandai, kita tahu tekniknya, sejarah ni mudah untuk kita nak ingat. Tapi kita kena kreatif sikit lah. Dan yang kedua, di mana kamu selalu menyatakan bahawa dalam buku sejarah banyak sangat yang perlu kamu baca dan kamu tak ada masa untuk membaca buku sejarah ni. Dan yang ketiga, biasanya kamu selalu mempersoalkan cikgu, kenapa perlu untuk kita belajar perkara yang lalu. Biasanya kamu guna let's bygone be bygone. Maksudnya benda lah yang lepas, biarlah yang lepas. Tapi kita kena ingat, melalui sejarah lah kita dapat membaiki diri kita dan kita dapat belajar daripada kesilapan yang lalu. Dan yang keempat, biasanya lah ada sesetengah daripada kamu menyatakan bahawa boring belajar sejarah menyebabkan bila kamu belajar je sejarah kamu terus mengantuk. Sebab itu cikgu boleh nampaklah dari segi teknik. Teknik kamu belajar sejarah tu yang mungkin yang agak tidak betul sedikit, yang menyebabkan bila kamu buka saja buku sejarah kamu akan terus mengantuk. Dan yang kelima ialah kamu ada di kalangan kamu juga yang menyatakan kamu tidak minat untuk subjek sejarah ni. Kita kena ingat sejarah ni kamu minat ke ataupun tidak, sejarah ni merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib lulus. Nak tak nak kamu mesti belajar juga sejarah untuk dapatkan sijil SPM kamu. Dan sekarang kita lihat di mana kamu berada. Kan? Adakah kamu berada di kelompok D, E dan G ataupun gagal? Ataupun kamu berada di kelompok C, C+, B ataupun B+. Ataupun kamu berada di kelompok A- ataupun A. Ataupun lagi cemerlang, kamu berada di kelompok A+. Okey, jadi tepuk dada, tanya selera. Jadi cikgu beri jawapan ni kepada kamu, kamu tahulah di mana kamu berada. Jadi walau di mana pun tahap kamu berada, kamu kena ingat, kamu mesti untuk push diri kamu untuk mendapat yang lebih baik daripada keputusan yang sebelumnya. Jika kalau sebelum ni kamu berada di G, iaitu kelompok gagal, jadi tak mustahil kalau kamu usaha kamu boleh lulus dan dalam peperiksaan kamu yang akan datang. Jadi jangan kita kata fed up ataupun kita rasa kita ni memang tak pandai sejarah dan kita buat macam mana pun kita akan gagal dalam sejarah. Tak. Kalau kita usaha, maka kita akan berjaya. Jadi, kalau kamu berada di kelompok gagal, jadi kamu usahalah untuk pergi ke arah lulus. Dan yang lain pula, di mana kelompok yang kamu berada, kamu cubalah untuk meningkatkan prestasi kamu dari semasa ke semasa dan pergi ke grade yang lebih baik. Dan ini benteng ni, tembok ni kepada kelompok yang cemerlang. Jadi kelompok di sebelah sini ni, kamu cubalah pecah benteng ni supaya kamu berada di dalam kelompok yang cemerlang ni. Tak mustahil dalam hidup kita. Usaha tangga kejayaan. Kalau kita usaha, insya-Allah kita akan beroleh kejayaan. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Pertama, tolonglah cikgu mohon pada semua, buanglah persepsi negatif. Yang kita kata tadi sejarah susahlah, banyak nak ingatlah sebagainya. Dan yang kedua, apa kata kalau kita tetapkan sasaran baru? Kalau sentiasa gagal je sebelum ni, kamu tetaplah sasaran untuk kamu lulus. Kalau kamu hanya di dalam kelompok B sahaja tak pernah dapat A, jadi kamu sasarkan untuk kamu dapat A. Jadi yang penting kamu sasarkan supaya kamu mendapat keputusan yang lebih baik lagi. Dan
Yang ketiga, kamu tahu dan faham perkara yang wajib kamu tahu. Ini dari segi teknik lah, macam mana nak menjawab kertas sejarah. Nanti cikgu akan kongsikanlah bersama dengan kamu. Dan yang keempat ialah mudahkan bahan bacaan. Biasanya kamu baca buku ni terus direct daripada buku teks ataupun daripada buku rujukan. Dan kamu ada di kalangan kamu yang rajin, kamu buat nota. Okey, cikgu ucapkan syabaslah kepada mereka yang rajin buat nota sendiri. Sebab apabila kita buat nota sendiri, kita akan lebih faham berbanding kita just baca daripada bahan yang sedia ada. Dan cikgu galakkan di sinilah untuk kamu buat bahan bacaan sendiri, terutamanya bahan bacaan yang kreatif. Dan yang kelima, ini penting. Kamu mesti yakin dengan potensi diri kamu sendiri. Jika kamu yakin dengan potensi diri kamu, maka insya-Allah kamu akan berusaha ke arah kejayaan ni. Jadi itu yang perlu yang kamu ubahlah di dalam diri kamu jika kamu nak mendapat keputusan yang lebih baik di dalam peperiksaan yang akan datang. Okey, jom di sini cikgu nak berkongsi dengan kamu apa yang wajib kamu tahu. Dan yang pertama kita lihat dulu pada format. Cikgu harap semua orang dah pun jelas mengenai format sejarah SPM. Cuma di sini cikgu hanya sepintas selalu sahaja cikgu pergi tentang format ni, di mana dalam kertas sejarah kita ada 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Kertas 1 merupakan soalan objektif yang merupakan soalannya berbentuk aneka pilihan, iaitu soalan A, B, C, D itulah. Dan ada 40 soalan yang wajib kamu jawab dalam tempoh 1 jam. Markahnya, markah wajaran ataupun pemberatannya untuk kertas 1 ni adalah 30%. Okey, jadi untuk kertas 2 pula ialah soalan berbentuk subjektif, di mana untuk kertas 2 ni dia terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B. Dan soalan untuk kertas 2 ni dia ada 2 jenis soalan, iaitu satu berbentuk struktur dan yang keduanya esei. Jadi bahagian A adalah soalan struktur. Soalan struktur ni adalah soalan yang wajib kamu jawab dan tiada pilihan. Dan soalan struktur ni akan ada 4 soalan yang wajib kamu jawab. Dan 4 soalan ni akan mewakili 40 markah, iaitu setiap soalan akan mengandungi 10 markah. Manakala bahagian B, iaitu soalan esei, dia bagi kepada kita 7 soalan pilihan dan wajib dijawab hanyalah 3 soalan. Jadi daripada 7, kamu pilihlah 3 soalan, kamu jawablah soalan tersebut, dan soalan ni mengandungi 60 markah, di mana setiap satu daripada 3 soalan ni mengandungi 30 markah. Okey, kalau soalan daripada kertas 2 ni, markah untuk pemberatannya ialah 50%. Sini tadi 30% kan? Sini adalah 50%. Jadi campur kertas 1 dan kertas 2, kita dah ada 80%. Dan kertas 2 ni masa untuk menjawab adalah 2 jam setengah. Manakala untuk kertas 3, tugasan dah diberi awal kepada kamu, dimaklumkan awal kepada kamu, dan kamu akan menyediakanlah ataupun mencari jawapan-jawapan yang kamu rasakan akan ditanya di dalam peperiksaan itu. Jadi kamu boleh buat persediaan dahulu sebelum kamu masuk untuk menjawab kertas 3. Okey, jadi soalan yang ditanya mencakupi semuanya sukatan daripada tingkatan 4 dan juga daripada tingkatan 5. Jadi itu seimbas lalulah cikgu ceritakan mengenai format dalam sejarah SPM 2020. Jadi kita lihat pula sekarang ketika menjawab kertas sejarah, apa yang kamu perlu tahu. Okey, yang pertamanya kita pergi dulu kepada soalan kertas 1.
di sini cikgu bagi 3 poin utama di mana pertama, bila kamu dapat kertas satu, cikgu kata tadi kertas satu merupakan soalan objektif di mana soalan aneka pilihan, dia akan bagi soalan dan pilihan dia A, B, C, D. Jadi kamu akan lihatlah soalan mana yang padan, jawapan mana yang padan dengan soalan yang ditanya. Jadi yang pertama, bila kamu dapat je soalan tu, cikgu nasihatkan kepada kamu, kamu garis atau highlightkan kehendak soalan. Tu yang pertama, gariskan kehendak soalan. Jadi bila kamu garis kehendak soalan ni, kamu tahu apa jawapan yang hendak dicari. Dan yang kedua, kamu pilihlah jawapan yang ada kaitan dengan soalan yang ditanya. Ini nanti kita akan lihatlah kepada satu contoh soalan yang cikgu akan kongsikan dengan kamu. Dan yang ketiga, cikgu nasihatkan kamu sangat-sangatlah untuk banyakkan latih tubi untuk kertas satu. Kamu boleh buat soalan-soalan tahun lepas, soalan-soalan SPM tahun lepas, soalan-soalan percubaan negeri-negeri yang lepas, di mana lagi banyak kamu buat soalan ini dalam kertas satu ni, lagi kamu akan kuasai kertas satu ni. Dan bila kita buat tips untuk kita buat latihan secara berterusan ni, jangan kamu buat latihan habis kamu tahu markah dah. Untuk jadi lebih berkesan, selepas kamu buat latihan untuk secara berterusan ni, sama ada topikal ataupun kamu terus sahaja ambil set soalan, yang pertama, kamu semak soalan dan soalan yang salah tu, kamu kena lihat apa jawapan yang betul. Kan? Ini penting supaya kamu akan tahulah kemudiannya kalau kamu jumpa soalan yang sama, kamu dah tahu dah soalan ni jawapan dia apa. Okey, so itu jangan kamu tinggalkan macam itu. Soalan yang kamu confuse, yang kamu mungkin hanya kita kata tikam je lah, kamu hanya letak je jawapan tu. Jadi tengok balik jawapan yang confuse tu. Adakah jawapan kamu betul? Kalau jawapan kamu betul ataupun jawapan kamu salah, apa jawapannya? So jangan kita tengok jawapan yang betul kita terus tak tengok. Sebab mungkin jawapan kita betul sebab kita hanya letak je jawapan tersebut. Ini caralah bagaimana kita nak mengingatilah poin-poin ataupun fakta-fakta yang ada melalui latih tubi secara berterusan. Ini contoh soalan objektif, iaitu soalan bertanya tentang bagaimanakah kerajaan agraria memajukan ekonomi. Jadi cikgu kata tadi kan, bila kita dapat je soalan, kalau boleh kita gariskan kehendak soalan. Kata tugas ni kalau tengok kat sini, dia tanya soalan ni adalah bagaimana agraria memajukan ekonomi. So di sini kita kena tahulah kerajaan agraria ni kerajaan apa. Kerajaan agraria ni merupakan kerajaan pertanian. Bila kita tahu kerajaan agraria ni berasaskan pertanian, kita lihatlah kepada pilihan jawapan yang ada. Pilihan A menyatakan memastikan tenaga buruh mencukupi. B mengemaskini sistem kutipan cukai. C menaik taraf kemudahan pelabuhan. D pula memantapkan sistem pengairan. Agraria tadi merupakan kerajaan berasaskan pertanian kan. Jadi kita lihat daripada pilihan jawapan yang ada, yang mana satu pilihan jawapan yang ada yang berasaskan kepada pertanian. Jadi di sini kita lihatlah, iaitu yang berasas, yang kita kata yang dekat dengan pertanian ialah sistem pengairan. Bila dekat sistem pengairan ni dekat dengan pertanian, maka kita bolehlah pilih jawapan ni sebagai jawapan kita. Inilah maksud yang cikgu sebut tadilah, bagaimana bila mula-mula kita highlightkan kehendak soalan, kemudian bila kita melihat kepada pilihan jawapan, kita lihatlah pilihan jawapan yang berkaitan dengan kehendak soalan. Okey. Itu tentang soalan objektif. Sekarang kita tengok pula kepada kertas 2 yang merupakan soalan struktur dan juga soalan esei. Untuk kertas 2 ni, yang pertamanya yang perlu kita buat juga ialah sama macam kertas 1, iaitu garis ataupun highlightkan kehendak soalan. Dan yang keduanya ialah ketika kita menjawab untuk soalan esei ataupun soalan struktur, kita mestilah mulakan jawapan kita dengan ambil ayat daripada pangkal soalan.
Di sini, jawapan kita mulakan dengan pangkal ayat dengan membuang kata tanya ataupun kata soalan daripada soalan yang ada. Contoh, kalau soalan ditanya, jelaskan ciri-ciri Melayan Union. Jadi, apa jawapan kita? Kita akan start dulu jawapan kita berdasarkan pada soalan tadi. Ciri-ciri Melayan Union ialah maksudnya macam tu kan. So kita mulakan jawapan kita dengan pangkal ayat soalan tu. Kita kena tengoklah kepada soalan. Okey, yang kedua ialah jangan sesekali kamu jawab dalam bentuk point form. Point form ni maksudnya kamu jawab dalam ringkasan. Ayat kamu tidak lengkap. Contoh ayat tidak lengkap. Mungkin soalan bertanya mengenai jelaskan kesan perang terhadap keamanan dunia. Contoh jawapan yang tidak lengkap ni, mungkin kamu just bagi jawapan macam ramai terkorban. Kamu full stop, kamu sambung lagi, pengangguran berlaku. Jadi tanpa ayat kamu tu bukannya ayat yang lengkap. Penting di sini sebab jika kamu menjawab ayat yang tidak lengkap seperti yang cikgu terangkan tadilah, sama ada kamu just letak ramai terkorban, pengangguran berlaku, ataupun mungkin kamu kata rosakkan harta benda, macam tu je kan. Jadi kamu mungkin hanya memperolehi separuh markah saja. Jadi buat apa kita daripada kita dapat full mark, tiba-tiba je kita dapat separuh markah. Jadi jangan sesekali jawab dalam bentuk point form. Dan seterusnya, jangan jawab ringkas. Ringkasnya maksud cikgu kamu menggunakan koma. Contohnya, kesan perang terhadap keamanan dunia ialah ramai terkorban, inflasi, merosakkan harta benda, Jadi kamu buat ringkasan, buat semua jawapan kamu dalam satu ayat je dengan menggunakan koma je. Jadi kalau kamu buat macam ni juga, maka kamu akan sama juga nasib yang kamu akan terima, iaitu separuh markah. Dan silap-silap gaya mungkin kamu tak perolehi markah lagi. So kita tak tahu macam mana penandaan pada masa yang akan datang. Dan yang seterusnya ialah kita jangan takut untuk bagi jawapan yang lebih. Sama ada jawapan kita salah ke, betul ke apa, kamu berani je, kamu bagi je jawapan kamu sebab terutamanya untuk soalan kebat lah. Sebab apa? Sebab soalan kebat ni dia akan pergi mana-mana jawapan yang munasabah. Mana nak tahu jawapan lebih yang kamu bagi tu akan memperolehi markah. Dan yang seterusnya ialah jangan potong jawapan. Kadang-kadang kamu dah buat dah satu perenggan. Tiba-tiba kamu rasakan, jawapan saya ni macam tak betul. Jadi kamu terus potong, kamu tulis batal. Cikgu nasihatkan, kalau berlaku perkara yang seperti inilah, kamu mulakan jawapan kamu dengan perenggan yang baru. Maksudnya, bila kamu mulakan dengan perenggan yang baru, kamu biarkan jawapan yang salah tu di atas. Sebab jawapan yang salah dia akan letak tidak relevan ataupun tiada kaitan je, dan jawapan yang betul kamu akan dapat markah kepada jawapan yang betul. Jadi tak payah kamu nak potong jawapan. Dan yang akhir sekali ialah beri jawapan berdasarkan peruntukan markah. Cuba lihat berapa markah yang diperuntukkan. Jadi masa kamu menjawab soalan, cuba lihat di bahagian tepi berapa markah. Supaya kamu tahu kalau markah dia 4, bermaksud kamu kena bagi jawapan yang berdasarkan peruntukan markah 4 lah. Jangan peruntukan markah 4 tapi kamu hanya bagi dalam 2 ataupun 1 poin je. Memang tak akan dapat full mark lah kat situ. Jadi itu untuk kertas 2 sedikit lah secara umumnya. Dan cikgu nak menyambung sedikit lagi tentang kertas 2 ni, tentang soalan kebat. Okey, untuk soalan kebat ni bukan saja soalan kebat saja, soalan yang berfakta pun biasanya kita akan lihat kadang-kadang diletakkan stimulus ataupun rangsangan. Kan? Jadi bila ada stimulus atau rangsangan ni mungkin berbentuk penyataan, mungkin berbentuk rajah, mungkin berbentuk gambar, peta dan sebagainya. Dan bila ada stimulus atau rangsangan ni biasanya mesti ada sebab kenapa adanya rangsangan tersebut. Ini adalah untuk memberi panduan kepada kamu. Jadi kamu lihatlah daripada stimulus tersebut, sebab biasanya daripada stimulus ataupun rangsangan tersebut kamu akan dapat
jawapan daripada situ. Dan kemudiannya dalam soalan kebat biasanya jawapannya adalah mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi di sini sebab tu cikgu kata tadi jangan takut bagi jawapan. Bagilah jawapan yang lebih di mana kalau jawapan kamu munasabah kepada pemeriksa yang menanda kertas kamu bermaksud jawapan kamu akan diterima. Dan kemudiannya yang ketiganya kita akan lihat penggunaan penanda wacana. Cikgu nasihatkan untuk kita nak membina ayat sebab kita akan menjawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Jadi cikgu nasihatkan kamu gunalah penanda wacana. Antara contoh penanda wacana yang kamu boleh pakai mungkin seterusnya, selain itu, justeru, apa lagi, malah, oleh yang demikian, hal ini, oleh itu. Itu adalah penanda-penanda wacana lah di mana bila kita menggunakan penanda wacana ni kadang-kadang penggunaan penanda wacana seperti malah, seterusnya, kita akan lihat yang kita sedang menghuraikan fakta di bahagian atas. Nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut lah apabila kita lihat kepada soalan yang dikemukakan. Dan kemudiannya kita akan lihat kepada bila kita menjawab soalan kebat. Soalan kebat biasanya kita akan jawab secara holistik iaitu soalan kita berdasarkan kepada mesti ada fakta, mesti ada huraian lanjutan, contoh dan inferen. Kamu kena biasakan diri kamu untuk menjawab soalan kebat yang berdasarkan ikut cara ini, iaitu cara rubrik secara holistik lah. Dia ada fakta dia, kita menghurai tentang fakta tersebut, kita buat huraian lanjutan lagi terhadap fakta tersebut dan ada kita selitkan contoh dan di akhir sekali kita letakkan inferen. Apa dia inferen sebelum tu? Sebelum cikgu pergi kepada yang berikutnya, apakah inferen? Inferen ni kalau kita kata lebih kurang kesan ataupun kesimpulan kecil daripada apa soalan yang ditanya. Daripada jawapan kamu dah bagi jawapan kamu dah untuk soalan yang ditanya tu, akhir sekali kesan daripada situ apa ataupun kesimpulannya apa daripada situ. Kan? Okey. Jadi itu sedikit mengenai soalan kebat. Dan yang ketiganya, kita mestilah fahami kata tugas. Kan apa kata tugas yang ditanya kepada kita? Contohnya, kalau soalan dia tanya mengenai namakan, berikan, senaraikan. Biasanya soalan ni berada di soalan struktur A. Kan, dia namakan je. Okey, nanti cikgu akan tunjuklah beberapa contoh nanti. Dan yang keduanya ialah soalan berbentuk apakah, mengapakah, jelaskan, bagaimanakah, bandingkan, terangkan, huraikan, adakah, wajarkah, setujukah. Di mana jawapan ni biasanya memerlukan jawapan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap macam cikgu ajar tadilah. Dia mesti ada subjek dengan predikat, maksud BM yang lengkap dalam bahasa Melayu yang lengkap. Dan macam mana kamu buat kerangan dalam bahasa Melayu. Dan kalau yang jawapan yang ke atas ni ayat pendek sebab biasanya dia akan ada satu roman ataupun dua roman. Untuk kamu nak memahami dengan lebih lanjut apa yang cikgu beritahu mengenai jawapan pendek dengan jawapan ayat yang lengkap, jom kita lihat kepada soalan yang berikutnya. Ini contoh untuk jawapan yang pendek. Contoh satu. Soalan ni bertanya mengenai senaraikan dua seni bina dalam tamadun Rom. Kan, okay, so dua seni bina dalam tamadun Rom. Biasanya kalau soalan berbentuk macam ni, kita akan ada satu roman, dua roman di sini. Disediakan jawapan, disediakan ruang untuk kita nak menjawab, dan di sini adalah markah dia, peruntukan markah iaitu 2 markah. Jadi ini antara jawapan yang dah ada lah, iaitu kolosium. Kan? Dan yang kedua ialah ekodak. Jadi bila kita kata kolosium dengan ekodak ni, so dia akan dapat markah lah kat situ. Jadi kita lihat kan, dia hanya memberi jawapan yang pendek saja. Dia tak perlu nak menyatakan dua seni bina dalam tamadun Rom ialah kolosium contohnya. Dia boleh terus saja kepada jawapan yang pendek macam ni. Dan kamu akan dapat 2 markah di situ.
Dan contoh yang kedua pula ialah namakan dua kuasa barat yang menjajah Asia Tenggara. Kita ada banyak kuasa barat yang menjajah Asia Tenggara kan? Contoh jawapan yang cikgu bagi di sini, yang pertama Britain dan yang kedua ialah Belanda. Kan? Jadi ada lagi tak jawapan pilihan yang lain? Ada kan? Kita ada Sepanyol, kita ada Portugal, kita ada apa lagi, Perancis dan sebagainya. So kalau kamu nak tambah pilihan jawapan, sebenarnya kamu boleh je tambah 3 Roman dengan sendiri di sini. Kamu boleh tambah pilihan jawapan yang ada. Dan di sini kita lihatlah di mana kalau jawapan dia betul seperti yang nyatakan kat sini, maka akan dapatlah 2 markah di situ. Sebab tu 2 markah yang diperuntukkan. So kita at least kita mesti bagi 2 jawapan di sini. Okey, ini soalan yang kata yang kamu jawab soalan pendek, kamu tetap akan dapat full mark jugalah. Dia tak akan potong markah kamu. Sebab kehendak soalan memang macam ni. Sebab soalannya senaraikan, namakan. Okay, cuba kita tengok soalan bentuk macam ni. Senaraikan 2 buah kerajaan agraria di Asia Tenggara. Okey, apa jawapan kita? Jawapan kita akan pergi kepada Kerajaan Funan, Kerajaan Angkor, Kerajaan Sailendra, Kerajaan Rarawati, Kerajaan Taruma dan sebagainya lah. Dia ada banyak jawapan di situ. Jadi kamu boleh bagilah beberapa jawapan, tapi 2 markah di sini, maksudnya dia hanya nak 2 jawapan saja. Kamu nak bagi lebih pun tak ada masalah. Kamu boleh bagi lebih. Ini antara pilihan jawapan yang ada lah. Sama ada Angkor, Funan, Sailendra, Sakutai, Dwarawati, Kerajaan Taruma, Kerajaan Sungai Merah dan juga Kerajaan Sungai Mekong. Dia nak 2 je. Kalau nak bagi ekstra, nak bagi 3, nak bagi 4 pun tak apa, tak ada masalah untuk ini. Kecuali kalau soalan yang berkaitan dengan lokasi, kalau lokasi dia tanya apakah X ataupun Y. Kalau X dengan Y itu maksudnya kamu hanya kena bagi satu sahaja jawapan. Jangan bagi lebih. Kalau ditanya tentang lokasi. Okey, kemudiannya kita lihat pula contoh jawapan ayat yang lengkap lah. Di mana soalan tadi kan bagaimanakah? Jadi bagaimanakah tamadun Mesir Purba dapat menyumbang kepada peradaban dunia? Ingat tak tadi cikgu kata kalau kita nak memulakan ayat jawapan kita mesti ambil daripada pangkal soalan. Jadi soalan bagaimanakah tamadun Mesir Purba dapat menyumbang kepada peradaban dunia? Jadi jawapan dia tamadun Mesir Purba, kita ambil daripada sini tamadun Mesir Purba dapat menyumbang kepada peradaban dunia dengan adanya seni bina. Jadi kita dah dapat 1 markah dah, kita seni bina. Jadi berikutnya kita tambah lagi jawapan kita, pembinaan piramid telah bermula daripada Ilham Imhotep. Beliau telah memperkenalkan teknik pembinaan dengan menggunakan batu bata. Selain itu, Mesir Purba juga telah memperkenalkan penggunaan kertas. Mereka juga telah mencipta kertas daripada pokok papyrus yang hidup di sekitar Sungai Nil. Ini bentuk kalau kita tengok yang cikgu nak tunjukkan kepada kamu, ini adalah bentuk soalan yang kamu kena jawab dalam ayat yang lengkap. Jadi ayat kamu tak boleh nak kata terus saja adanya seni bina, tak boleh. Kalau kamu teruskan ayat kamu dengan adanya seni bina, bermaksud kamu hanya dapat separuh markah saja. Sekarang dapat 1 markah lah yang cikgu tik ni. Tapi kalau ayat kamu tak lengkap, automatik nanti akan dapat separuh markah saja. Okey, kita sambung sedikit lagi. Tamadun Mesir Purba telah menyumbang kepada perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diberi kepada kanak-kanak dari golongan atasan. Institusi pendidikan telah diuruskan oleh rumah ibadat. Pendidikan ini penting untuk melahirkan pegawai kerajaan seperti jurutulis yang sempurna dan terlatih. Oleh itu, ilmu geometri,
matematik dan sains diajar untuk melahirkan golongan terlatih. Dan kita kata tamadun Mesir Purba juga menyumbang kepada ilmu perubatan dengan melahirkan pengamal perubatan. Malah mereka telah memperkenalkan cara memumiakan mayat. Jadi ini contoh yang cikgu nak kongsikan, contoh bagaimana kita menjawab jawapan yang lengkap. Dan jika kamu perasan, di jawapan ni ada juga yang cikgu gunakan penanda wacana seperti apa? Malah, oleh itu, kan, untuk mencantikkanlah ataupun untuk melihatkan ayat kita tu ada kesinambungan lah dekat atas. Nanti cikgu akan tunjukkan dengan lebih detail lah kepada kamu. Okey, ini contoh yang bila kita kata soalan kalau ditanya untuk Okey, ini contoh soalan yang kita kena jawab ayat yang lengkap. Bila kamu nampak soalan, dia bagi dalam satu garis panjang seperti ini, bermaksud kamu jawablah dalam ayat yang lengkap. Contoh di sini, matlamat dasar luar Malaysia ialah okey, apa? Barulah kita akan bagi jawapannya apa. Okey, kamu boleh lihatlah perbezaannya. Ini adalah jawapan untuk ayat yang ringkas. Ini adalah untuk kamu memberi jawapan yang ringkas. Dua bentuk kerajaan. So, kamu just nyatakan kerajaan tersebut. Kerajaan Angkor contohnya. Kerajaan Sakutai contohnya. Tu. Kan kita just terus dia nyatakan kerajaan tersebut. Ini pula adalah contoh yang kamu kena bagi jawapan kamu dalam ayat yang lengkap. Okey, kita lihat pada peruntukan markah dia 4 markah. Jom kita lihat skema dia di mana matlamat dasar luar Malaysia ni dia menjamin keselamatan rakyat, memelihara kepentingan nasional, mengekalkan kedaulatan negara, menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi, mengekalkan keamanan sejagat, menjaga warga global dan berbaik-baik dengan semua negara. Jadi di sini bila kita bagi jawapan kita mestilah mulakan dengan matlamat dasar luar Malaysia ialah menjamin keselamatan rakyat dan negara. Kan? Itu contohnya lah kita bagi. Maksudnya kita mesti bagi dalam ayat yang lengkap. So kalau kita mulakan ayat yang berikutnya, mungkin kita mulakan dengan malah, kan? Kita guna penanda wacana yang berikutnya. Malah matlamatnya juga ialah untuk mengekalkan kedaulatan negara. Itu contohlah antara dua jawapan yang di belakang. Bila cikgu pindahkan di depan, dia menjadi satu ayat yang lengkap. Jadi itu antara contoh atau antara contoh kata tugas yang perlu kamu tahu, yang mana jawapan yang kamu perlu jawab adalah ayat yang pendek dan mana jawapan yang kamu perlu jawab adalah ayat yang lengkap. Tapi cikgu nasihat kepada kamu apa-apa sekarang ni sama ada soalan struktur maupun soalan esei, kamu jawablah dalam ayat yang lengkap. Jangan ayat kamu ayat tergantung. Mesti ayat yang lengkap. Apa yang wajib kamu tahu pula tentang penandaan. Penandaan kertas sejarah. Biasanya dalam kertas sejarah, dia ada dua cara penandaan. Yang pertama ialah secara analytical. Dan yang kedua adalah secara rubrik holistik. Apa beza antara dua cara ni? Okey, contoh dalam dua cara ni, dalam analytical, contoh ini pilihan jawapan yang ada, kan? Jawapan dia kalau tengok kalau analytical ni dia akan ada F1, F2, F3, F4. Maksudnya kalau 4 markah, kamu ada 4 jawapan ni, kamu akan dapat 4 markah. Dan yang kedua secara holistik, rubrik holistik ni. Di mana kamu mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada huraian lanjutan, ada contoh dan ada inferen. Okey. Nampak macam kamu sama ada faham tak faham je dengan benda ni. Kita akan lihat nanti cikgu akan tunjukkan perbezaan antara kedua ni di mana poin di analytical ni sebenarnya kita boleh pakai untuk holistik yang membolehkan nanti kita akan dapat full mark juga dekat situ. Okey, sekarang kita lihat pula kepada bila kita kata secara
Okey, bila cikgu bercerita mengenai holistik, perlu ada fakta, huraian lanjutan, contoh dengan inferen. Okey, kita lihat kepada aras lah. Kita lihat bagaimana dia dinilai. Okey, kalau 8 markah, dia akan bahagikan kepada 4 aras, iaitu aras 1, 2, 3, 4. Aras yang paling tinggi adalah aras 4, iaitu 7 hingga 8 markah. Untuk aras ni, bila kita kata mesti fakta, ada huraian lanjutan dia, ada contoh, ada inferen, maksudnya inilah dia. Maksudnya kamu mesti mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas, ada bukti atau contoh yang sesuai, ada inferen, ada contoh yang sangat mendalam terperinci, komunikasi pengolahan yang sangat menarik dan menunjukkan kematangan. Ini untuk aras 4. Cikgu just tunjukkan kepada kamu. Untuk aras 3, kalau kita tengok masih lagi pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas. Tapi yang lain dah kurang dah. Iaitu bukti contoh sesuai, membuat inferen, jawapan mendalam dan komunikasi pengolahan menarik. Manakala untuk aras 2, markah dia 3 hingga 4 markah. Kamu ada pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Jawapan dihuraikan tetapi terhad. Komunikasi pengolahan kurang menarik. Dan di sini dah tak ada inferen dan tak ada contoh. Manakala untuk aras 1, iaitu markahnya 1 hingga 2 markah. Okey, di dalam aras 1 ni, pengetahuan dan pemahaman terhad, jawapan mudah ataupun umum, komunikasi dan pengolahan yang terhad. Ini yang cikgu nak menunjukkan kepada kamu, di mana jika ditanda secara holistik. Jadi bila kita kena prepare jugalah diri kita untuk kertas kita ditanda secara rubrik holistik. Dan kita tengok pada satu soalan. Soalan tentang 4 markah. Bagaimanakah undang-undang menjamin keharmonian sesebuah negara? Ini soalan untuk 4 markah. Bagaimana kita nak jawab soalan ni? Kita tengok dulu cara pertama. Cara pertama ni adalah cara analytical tadi, iaitu ada F1, F2, F3. Maksudnya di sini F1 menjadikan masyarakat berdisiplin, F2 mengawal tingkah laku masyarakat, F3 mengelak pergaduhan, F4 menyemai perpaduan, F5 melahirkan rakyat yang setia, F6 meningkatkan keamanan negara. Kan ini yang kita lihatlah di mana ini adalah untuk secara analitikal. Dia bagi poin-poin, dapat 1 markah, 1 markah, 1 markah. Dan cara yang kedua, dengan menggunakan poin yang ada, F1 sampai F6 ni, kita boleh masukkan untuk cara yang kedua, iaitu secara holistik tadi, iaitu fakta dia. Kalau kita lihat di sini, menjadikan masyarakat berdisiplin. Jadi kita jadikan itu sebagai fakta kita, menjadikan masyarakat yang berdisiplin. Huraian dia F2 mengawal tingkah laku masyarakat. Di sini huraian kita letaklah itu adalah huraian untuk fakta tersebut, mengawal tingkah laku masyarakat, dan huraian lanjutan kita letaklah mengelakkan pergaduhan, menyemai perpaduan. So F3 dengan F4 tu kita letak di situ kan. Jadi di situ sebenarnya poin yang tadi, 4 poin yang tadi kita dah masuk juga di sini. Dan bagilah contoh, ini antara contohnya lah, iaitu mengenakan hukuman kepada individu yang menyentuh isu-isu sensitif contohnya. Dan untuk jawapan ni biasanya dia akan adalah mana-mana jawapan yang munasabah. Okey, cikgu tunjukkan pada kamu dengan lebih jelas kalau dia dah menjadi satu jawapan yang lengkap. Okey, soalan, bagaimanakah undang-undang menjamin keharmonian sesebuah negara? Jadi, kita mulakan dengan pangkal soalan ni, kita ambil daripada sini, iaitu undang-undang menjamin keharmonian sesebuah negara dengan menjadikan masyarakat lebih berdisiplin. So, ini adalah apa tadi? Fakta. Okey, kita gunakan penanda wacana kemudiannya. Nampak tak cikgu guna penanda wacana di sini? Jadi, penanda wacana hal ini. Penanda wacana yang diguna iaitu hal ini, kita lihat ada kaitan dengan ayat di atas. Jadi, kita akan lihatlah hal ini, penanda wacana akan mengawal tingkah laku
akan dapat mengawal tingkah laku masyarakat dalam urusan harian. Jadi mengawal tingkah laku. Dan kita tambah lagi penanda wacana di sini malah. Jadi kita kaitkan, sorry ada typo sikit. Kita kaitkan dengan ayat di atas. Malah undang-undang akan dapat mengelakkan berlakunya pergaduhan. Jadi di situ kita lihatlah di mana sini fakta, sini adalah huraian yang mengelakkan berlakunya pergaduhan ni, dia akan jadi apa? Ini adalah huraian lanjutan kita HL. Cikgu bagi F tu fakta, H tu huraian, HL tu huraian lanjutan. Seperti rusuhan kaum. Jadi rusuhan kaum seperti rusuhan kaum ini adalah apa? Contoh. C itu adalah contoh. Dan seterusnya akan dapat menyemai perpaduan dalam masyarakat. So perpaduan dia akan jadi huraian lanjutan lagi. Selain itu akan dapat melahirkan rakyat yang setia kepada negara. Kan? Okey, itu pun adalah huraian lanjutan lagi. Dan akhir sekali kesannya keamanan negara akan terpelihara hingga masa kini. Okey, kalau kita nampak ni keamanan negara terpelihara ini adalah inferen. Jadi nampak di situ di mana kita ada fakta, kita ada huraian, kita ada huraian lanjutan, huraian lanjutan, kita ada contoh dan kita ada inferen. Ini akan membolehkan kamu dapat markah penuh lah, iaitu 4 markah. So dapat tu bagaimana cikgu cuba jelaskanlah kepada kamu. Sebenarnya cikgu menggunakan semua poin yang ada di dalam analytical ni. F1 sampailah F6. Yang F6 tu cikgu jadikan dia sebagai inferen kita. Dan bila cikgu masukkan di dalam jawapan, inilah dia kita hasilnya, kita telah mendapat satu jawapan yang lengkap di situ. Jadi jawapan kita nampak memang cantik lah. Dan memang kenalah dengan rubrik holistiknya, di mana kita ada fakta, kita ada huraian lanjutan, kita ada contoh dan kita ada inferen. Okey. Jadi sekarang kita lihat pula itu soalan untuk 4 markah. Jadi kita lihat pula soalan untuk 8 markah. Pemimpin yang berwibawa mampu untuk mengelakkan berlakunya peperangan. Jelaskan pernyataan ini. Jadi apa kehendak soalan? Pemimpin yang berwibawa mampu mengelak berlakunya peperangan. Jadi kehendak soalannya berkaitan mengenai pemimpin yang berwibawa. So dapat elakkan apa? Perang kat situ kan. Jadi antara pilihan jawapan yang ada, ini antara jawapan yang cikgu sediakan. Ini aras aras yang tadi yang cikgu ada cerita tadi mengenai aras 4 yang markah dia berapa tadi? 7 hingga 8 markah tadi. Jadi 7 hingga 8 markah, kalau nampak di sini cikgu bagi lebih kurang 8 poin. Sebenarnya 8 poin ni adalah cikgu ambil daripada analytical je. Apa poin dalam analytical? Di mana di sini bila poin daripada analytical ni, bila kita dapat poin ni, apa je poin yang kamu dapat, poin itulah kamu akan olah dan kamu bentuklah jawapan kamu dengan menggunakan penanda wacana. Contohnya di sini. Cikgu bagi antara jawapan yang tadi, jawapan ni cikgu dah lengkapkan jawapan ni menjadi ayat yang lengkap. Jadi di sini kita lihat pemimpin yang berbawa mampu mengelak berlakunya peperangan. Jelas pernyataan ini. Jadi jawapan kita, pemimpin yang berwibawa mampu mengelak berlakunya peperangan dengan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi hubungan diplomatik ini kita dah dapat tadi F dan fakta. Dan hal ini disebabkan oleh setiap negara mempunyai kerjasama yang erat. Jadi ini adalah huraian dia dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan pendidikan. Ini adalah contoh seperti ini adalah contoh. Malah kita guna penanda wacana kan. Tadi pun kita guna penanda wacana. Sekarang kita guna penanda wacana lagi setiap di depan ayat kita. Jadi malah setiap negara akan menghormati hak asasi
manusia, dan ini dapat mengelak berlakunya campur tangan dalam hal ehwal negara yang lain. Okey, ini dalam dia nak 8 markah kan. Jadi jawapan kita masih lagi belum cukup lagi ni. Jadi kita kena tambah lagi jawapan kita lagi. Selain itu, dengan pemimpin yang berwibawa juga mampu mengelakkan berlakunya peperangan dengan saling bertolak ansur antara satu sama lain. Ini kita ambil katalah cikgu nak jadikan dia sebagai poin yang lain, iaitu fakta yang lain. Hal ini dapat dilihat apabila pemimpin-pemimpin ini mengutamakan rundingan. Okey, ini adalah huraiannya dan menyelesaikan sebarang masalah. Oleh itu, setiap negara tidak akan menimbulkan isu-isu sensitif yang melibatkan negara lain demi menjaga hubungan baik mereka. Jadi huraian lanjutan, dan ini juga merupakan huraian lanjutan. Malah mereka akan memastikan undang-undang antarabangsa dipatuhi. Ini adalah huraian lanjutan lagi bagi menjamin keamanan dunia. Ini adalah huraian lanjutan lagi. Okey, inferennya, kesimpulannya, pemimpin yang berwibawa akan dapat menjamin kestabilan negara dan memajukan negara dan kemajuan negara dinikmati hingga hari ini. Jadi ini kalau kita lihat dengan jawapan kita yang ada ni, kita akan lihatlah dia telah dapat menunjukkan satu jawapan yang sangat lengkap untuk membolehkan kita mendapat 8 markah. Jadi, tips cikgu, sebenarnya kamu mudahkan bahan bacaan kamu. Bagaimana kamu mudahkan bahan bacaan kamu? Cikgu bagi satu contoh di sini. Ini antaralah contoh yang cikgu telah mudahkan bahan bacaan. Di mana soalan dia tanya mengenai, mungkin soalan bertanya mengenai dasar luar Malaysia yang pada tahap pertama pro barat dan anti komunis serta berbaik dengan negara jiran dan Commonwealth. Jadi mengapa Malaysia bertindak demikian? Maksudnya dasar luar Malaysia tahap pertama lah ni. Jadi bagaimana kita, kalau kita lihat untuk tahap pertama tu, kita akan jadi banyaknya perlu dibaca. Susahnya, terus kamu akan fed up. Jangan macam tu. Jadi apa yang cikgu buat di sini, cikgu telah mudahkan bahan bacaan. Maksudnya dalam mengapa Malaysia mengamalkan dasar pro barat anti komunis. Okey, yang pertama kita tengok dalam aspek politik. Politik ni disebabkan oleh ancaman komunis. Apabila adanya ancaman komunis menyebabkan kita memerlukan bantuan pertahanan daripada Commonwealth. So kita akan dapat markah ni 1, 2 dan 3. Dan ancaman komunis juga telah menyebabkan kita buat perjanjian pertahanan, iaitu perjanjian pertahanan AMDA, iaitu perjanjian pertahanan apa ni? Inggeris Tanah Melayu. Ini AMDA. Dan jadi British pada waktu ni berjanjilah akan memberi akan membantu kita dalam pertahanan. Jadi kita akan dapatlah ini markah yang keempat, ini markah yang kelima. Dan selain daripada itu, faktor politik ni juga ni kan kita berbaik dengan negara jiran. Dengan kita telah menandatangani perjanjian, iaitu antaranya perjanjian kita tandatangani, kita ada ASA, Mafindo dan juga ASEAN. Di sini saja faktor politik kita dah dapat 8 markah. Okey, cikgu tambah sikit lagi faktor yang kedua, iaitu faktor ekonomi, di mana kita sangat bergantung kepada Britain. Sebab apa kita gantung dengan Britain? Sebab kita merupakan anggota blok sterling. Dan satu lagi, permintaan daripada Britain tinggi, dan pelaburan Britain di Tanah Melayu ni pun kita tengok peratus pelaburan ni pun tinggi di Tanah Melayu. Jadi sebab tu kita sangat bergantung kepada Britain. Kemudian cara kita untuk mengurangkan kebergantungan kita dengan kita buat apa? Pasaran bebas, dan kita mula buat rangkaian perdagangan dengan negara lain. Jadi itu contoh yang cikgu beri kepada kamu bagaimana untuk kita nak memudahkan bahan bacaan kita. Jadi cikgu rasa di sini dahulu yang cikgu dapat kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap yang sebersedikitlah yang cikgu kongsikan dengan kamu dapat manfaat daripada sini, dan semoga kejayaan menjadi milik kita semua. Sekian, terima kasih.